السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini, walaupun bukanlah giliran ataupun jadualnya untuk saya menyampaikan kuliah, qaddarallah wa ma syaa fa'al, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan menyusun apa yang berlaku ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan hadirin pada malam ini. Tajuk yang akan kita bincangkan apabila dimaklumkan oleh pihak masjid untuk saya isi ruang pada malam ini, saya terpanggil untuk berkongsi dengan jamaah sekalian apa yang berhubung dengan program ataupun agenda negeri ketika ini. Mungkin sebahagian kita sudah maklum, kerajaan negeri melancarkan suatu program peringkat negeri yang menjadi kempen kepada kita seluruh muslimin muslimat di negeri Perlis, iaitu kempen Hayya 'alas Salah. Kempen untuk kita mengajak ahli keluarga kita dan seluruh penduduk di negeri ini yang muslim untuk mendirikan salat. Kempen ini telah dilancarkan dan telah dirasmikan di peringkat negeri ketika simposium guru agama dan majlis pentaulihan guru-guru agama seluruh negeri Perlis yang telah dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda merangkap Tuanku Yang di-Pertua MAIPS. Jadi program mengajak seluruh rakyat untuk mendirikan salat merupakan seruan yang wajib untuk ditaati kerana ia seruan yang ma'ruf, yang baik. Jadi untuk menyahut kempen yang dilancarkan dan dirasmikan di peringkat negeri ini, Hayya 'alas Salah, mari kita mendirikan salat, maka saya tertarik dan terpanggil untuk membacakan muqaddimah dan juga sedikit perkongsian yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah
Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kita semua kenal, ilmuwan dunia yang pernah dianugerahkan tokoh oleh negara kita, oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tokoh Ma'al Hijrah. Beliau di hujung hayatnya mengarang sebuah kitab yang sangat baik dan ada usaha di kalangan para asatizah untuk menterjemahkannya, insya-Allah dalam masa yang terdekat. Beliau namakan kitab itu Fiqhus Salah. Fiqh Salat. Beliau ada karya yang terkenal banyak berkaitan dengan fiqh. Pengkhususan beliau, takhassusnya di dalam fiqh. Tesis PhD-nya Fiqhuz Zakah, fiqh zakat. Dan beliau ada satu kitab yang agak terkenal juga, Fiqhul Jihad, fiqh jihad, hukum hakam yang berkaitan dengan jihad. Kalau tak silap saya 2 jilid dalam bahasa Arab, Fiqhul Jihad. Beliau juga menulis tentang suatu kitab yang bagus untuk kita baca dan telah diterjemahkan, Fiqhul Awlawiyat, fiqh bagaimana seorang Muslim nak mengatur prioriti, keutamaan, yang mana nak didahulukan dan yang mana nak dikemudiankan. Fiqh Al-Awlawiyat, fiqh prioriti, kan, bertembung antara 2 perkara, perkara mana yang patut kita utamakan dan kenapa kita tinggalkan satu tajuk ataupun perkara yang lain. Beliau menulis Fiqhus Salah berhubung dengan fiqh, hukum hakam, ahkam yang berhubung dengan salat. Dia bermula daripada bersuci, perbincangan berkaitan dengan syarat sah, rukun salat, perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat salat dan sebagainya. Menariknya buku ini, beliau bawakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga ada kitab yang sangat bagus untuk kita baca, Kaifa nata'amul ma'a as-sunnah, bagaimana nak berhubungan atau nak berinteraksi dengan sunnah, hadis. Tapi kitab itu mungkin di masa yang lain kita baca. Beliau bawa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah di dalam kitab ini, perbahasan tentang salat. Lebih menarik, beliau membawa aqwal, qaul, pandangan daripada mazhab-mazhab yang ada. Jadi beliau bawa dalil Al-Quran, dalil hadis, kemudian pandangan-pandangan mazhab yang ada tentang keluasan hukum berkaitan dengan salat. Mudah-mudahan usaha untuk menterjemahkan kitab ini berjaya dan tuan-tuan boleh mengambil manfaat daripada tulisan Al-Allamah Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Rahimahullah ni bila kita dengar orang sebut rahimahullah, artinya beliau meninggal lah. Tapi kalau kita sebut hafizahullah, umpamanya kalau kita nak sebut ulama yang masih hidup, siapa-siapalah yang masih hidup, di hujung nama dia hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Tapi kalau kita dengar seseorang itu menyebut nama fulan bin fulan, kemudian dia kata rahimahullah, Allah merahmatinya, maksudnya dia telah meninggal. Baik, saya akan ringkaskan daripada poin-poin yang beliau bawa di dalam Fiqhus Salah. Pertama, selepas daripada beliau mulakan muqaddimah di awal kitab yang beliau tulis, banyaklah dalil-dalil yang beliau bawa di muqaddimah ini. Tapi saya nak terus kepada bab yang pertama, As-salah fil Islam, salat di dalam Islam. Kita tak dapat nafikan di antara ibadah yang besar yang menjadi rukun tiang kepada agama ialah salat.
Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, di dalam bab yang pertama ini, beliau telah membuktikan bahawa begitu besar dan tingginya kedudukan salat hingga keseluruhan para anbiya alaihimus salatu wassalam diperintahkan untuk mendirikan salat. Bukan sahaja syariat salat ini diperintahkan kepada Nabi, dia juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah memuji Nabi Allah Ismail alaihi salam. Bahkan wahyu yang pertama ketika Allah sampaikan kepada Musa alaihi salam, Allah kata, dengar apa yang aku nak beritahu, dirikan salat. Hadirin mukminin, sebab itu Allah Azza wa Jal apabila dia mensyariatkan azan, panggil kita mari salat, dia mulakan dengan kalimah Allahu Akbar. Dia boleh mulakan dengan kalimah-kalimah yang lain. Subhanallah, boleh. Alhamdulillah, boleh. La ilaha illallah, boleh. Tetapi Allah memilih Allahu Akbar. Kita mendengarnya 5 kali sehari. Kerana Allah nak memberitahu kepada orang-orang yang beriman, apa sahaja pekerjaan yang kamu lakukan di dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih besar daripada kamu membesarkan Allah. Sebab itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah. Walaupun ayat itu merujuk kepada salatul Jumu'ah, tetapi umum kita boleh ambil. Allah kata idza nudiya lis-salah, apabila dipanggil, diseru untuk kamu mendirikan salat. Apa Quran kata? Fas'au ila dzikrillah. Perkataan yang digunakan fas'au, kalau kita nak terjemah apa dia? Ni orang yang perempuan ni dia rajin mai kuliah Quran, kelas Quran ni, cuba take note apa yang saya nak kata. Di dalam Al-Quran, apabila Allah bercakap tentang akhirat, Allah gunakan perkataan fas'au wasari'u dengan makna bersegera. Cuba balik tengok. Apa-apa sahaja di dalam Al-Quran, apabila dia berhubung dengan akhirat, syurga, keampunan, ibadah, salat, haji, Allah menggunakan kalimah segera, berlari. Fas'au ila dzikrillah wasari'u, lari, cepat. Tetapi apabila Allah menyebut tentang dunia, dia tak guna perkataan lari, dia tak guna perkataan segera, dia guna perkataan berjalan. Ada makna. Artinya apabila urusan itu berhubung dengan akhirat, Quran kata kena segera, kena cepat, kena lari pergi ke akhirat itu. Tapi apabila ia urusan dunia, kamu berjalan. Sebab itu apabila Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Luqman berjalan di atas muka bumi, Allah kata apa? Wala tamshi fil ard, berjalan. Berkaitan dengan dunia, jalan. Berkaitan dengan akhirat, lari. Sebaliknya kita, apabila dia berhubung dengan akhirat, kita berjalan. Tapi bila dia berhubung dengan dunia, kita lari.
Sebab itu kita tak capai maksud Quran tu. Lari ni bukan arti kata lari dalam arti kata lari tu boleh faham juga. Lari ni artinya kita bersegera. Termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Allah kata bila orang azan tinggal jual beli. Di atas ayat itulah para ulama menyatakan tentang hukum larangan berjual beli selepas daripada azan Jumaat. Quran kata wadharu, tinggalkan. Dia guna fi'lul amr, artinya perintah untuk meninggalkan sebarang jual beli, pergi salat. Sebab itu bila kita pergi Mekah, kita merasakan bi'ah salat itu. Dan kita haraplah di negeri ini juga mungkin sebahagiannya bila waktu salat dia tutup sat. Boleh kita buat kan? Dia kata kalau tutup waktu salat esok pakai bankrupt. Kita tutup sat salat. Bagi orang kerja kita pergi salat. Kan? Kita yang jadi token ni bagi tahu suruh pergi salat. Di setengah-setengah tempat dia tak boleh salat, dia usaha nak salat. Kita dengar banyak cerita kan. Tapi di kawasan tempat yang boleh mendirikan salat, dia tak mau salat. Ini tuan-tuan tajuk ni sebenarnya tak perlu dengar. Pasal tuan-tuan memang ahli salat. Yang kita nak sebut ni mereka yang mungkin di kalangan keluarga kita yang belum merasa beratnya salat. Baik. Allah Azza wa Jal dia bawa ayat yang pertama wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Ini ayat yang selalu kita dengar, tujuan manusia diciptakan. Hadirin mukminin, apabila Allah menjadikan kita manusia ni, Allah yang cipta, tentu ada tujuan. Wa ma khalaqta hadha batila, tidaklah Tuhan itu menjadikan sesuatu itu sia-sia, mesti ada sebab. Dan kalau manusia merenung tujuan dia hidup, maksud kepada dia hidup, sebab itu sebahagian orang yang dia tak tahu tujuan dia hidup, kita akan tengok macam-macam dia buat. Untuk apa? Untuk dia isi kekosongan. Kerana manusia ni fitrah dia kosong. Jiwa dia kosong. Dia memerlukan sesuatu untuk dia isi kekosongan tu. Pasal itu tuan-tuan tengok, sebahagian orang bukan Islam, yang tak ada agama, yang tak ada pegangan, yang tidak ada iman, yang dia tidak tahu apa tujuan untuk dia hidup, apa dia buat? Dia buat apa? Dia pergi bercuti. Macam mana dia spend masa dia? Dia nak buat apa? Dia tak ada iman, tak ada agama. Dia pergi bercuti, bukanlah salah kan, menjelajah dunia, berkayuh gerek daripada, kan kita duk jumpa Mak Saleh kayuh gerek tertanya mai daripada mana, mai daripada negara luar, rentah benua, kerana dia tak ada tujuan. Sementara nak tunggu mati, apa yang dia boleh buatlah. Betul tak? Pasal apa tuan-tuan tak pergi kayuh gerek lagu tu? Tak ada kerja aku nak duk pergi kayuh gerek duk tengah-tengah hangat melilau dalam dunia ni. Baik aku pergi mayang baca Quran buat bekalan. Kerana kita tahu tujuan hidup kita. Kerana kita tahu matlamat akhirnya apa kesudahan kepada hidup ini. Maka kita bersedia untuk hidup. Untuk hidup selepas daripada mati. Pasal itu hidup orang beriman tak sama dengan hidup orang tak beriman. Salat mengajar kita tujuan hidup. Pasal apa kita semayang? Kerana tujuan hidup ibadah. Bukanlah saya rasa tak boleh pergi berjalan, tak boleh pergi bercuti itu, tapi itu bukan tujuan hidup. Kalau cari makan, sebab tu saya kata cari makan ni tak salah, memang kita kena cari makan lah. Mana boleh kita duduk saja kan? Kita cari kerja.
Tapi adakah itu tujuan hidup? Ramai orang dia silap faham bila kita kata cari makan, bukan kita salahkan cari makan. Quran sebut wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Quran sebut. Quran kata wabtaghi, carilah oleh kamu apa yang Allah Taala janjikan dan sediakan untuk kamu di akhirat. Allah kata cari akhirat. Dalam masa yang sama, dalam ayat yang sama Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu di dunia. Jangan lupa bahagian kamu di dunia. Tapi Quran tak sebut dunia dulu. Quran sebut kita cari dunia. Lepas tu jangan lupa akhirat. So tuan-tuan, make sure maksud kita jelas. Maksud kita jelas. Dan sebahagian orang dia tak reti bila kita kata mari masjid, mari salat lah. Mari kuliah, marilah dengar kuliah. Bukanlah kuliah saya. Tak ada masalah. Tak mari kuliah saya, pergi kuliah orang lain. Janji dia pergi masjid. Tak main masjid Alwi, dia pergi masjid Kang. Artinya dia pergi masjid. Okey lah. Alhamdulillah. Dia tak aku lama tak nampak hang pergi mana? Aku pergi Masjid Putra. Alhamdulillah. Cuma jangan tanya hang lama tak nampak pergi mana? Aku pergi besar malam. Dia salah. Ustaz banyak alam perlis, bukan saya seorang. Puluhan. Hebat-hebat duk ada. Tak semestinya mai kuliah saya, tak ada masalah. Dunia terbuka. Dia kedai makan pun macam tu. Dia syok kedai tu, dia tak main kedai ni. Anak tuan-tuan buka kedai. Tuan-tuan pergi makan kedai lain. Dia tak nak hang buka kedai awak, tak pergi makan kedai anak hang. Oi, jenuh nak pergi makan kedai anak aku ke? Try hak anak orang lain semua. Ini bukan, orang putih kita, it's not big deal lah. Orang tak mai kuliah kita, dia pergi kuliah lain, alhamdulillah. Orang mai kuliah kita, alhamdulillah. Yang pentingnya dia mengaji. Itu maksud kita. Bila kita kempen orang pergi salat, Masjid Alwi kempen. Apa maksud Masjid Alwi kempen? Bukan pi Masjid Alwi, artinya pi salat. Tak kira lah masjid mana pun. Kan? Yang pentingnya pi salat. Dunia ni macam itulah, kan? Ya, dada kena luas, dada kena besar, dada kena lapang. Dia tak boleh jiwa, dia tak boleh dada kecil. Kan? Dada kecil ni duduk nak bebal. Duduk nak tontok hati. Biasalah ada video kita orang puji. Ada video kita orang maki. Biasa. Kan? Bini kita pun bukan hari-hari puji kita. Ada hari dia kata agak kat kita. Tu bini kita. Hari ni dia puji abang bagus ya. Esok abang teruk ah. Biasa. Kan? Yang pentingnya kita tahu tujuan kita. Apa tujuan kita? Yang tadilah. Kemudian dia bawa makna salat. Makna as-salah. Apa dia makna salat? Kita orang Melayu sebut semayang. Tak apalah, yang pentingnya kita faham. Adalah pok duk tak larat ni, duk pi duk terjemuh. Dia kata tak boleh sebut semayang ni. Pasal apa? Sebab semayang ni sembah yang. Sembah tu sembah yang tu Tok Pek Kong. Jadi siapa yang kata sembahyang, dia sembah Tok Pek Kong. Ini orang tak ada kerja punya cerita. Orang kita ni satu benda lah kita kena sebut. Bahasa ni dia faham apa yang dia cakap, itu yang Tuhan ambil kira. Tak boleh sebut Pokemon. Pasal Pokemon ni dalam bahasa ni maksud dia Allah ni sekian. Awak yang duk kalut sangat. Satu orang, saya bagi contoh. Indonesia bisa. Maknanya boleh. Tapi bisa kita, bisa lah, bisa apa? Bisa. Jadi boleh tak kita kata dekat Indon, Indon, hang jangan guna perkataan bisa tu. Pasal bisa tu di sisi kami racun. Maksudnya kalau hang kata boleh hantar saya, bisa pak,
Astagfirullah, racun pak. Tak boleh. Dia faham maksud tu, maksud dia lah. Punyalah susah hati hantar. Ni ustaz, mereka kata ni COVID ni maksudnya dalam bahasa Sanskrit, artinya Muhammad apa. Pakcik faham apa COVID ni? COVID ni penyakit. Sudah ha. Dan satu lagi, pakcik cakap Melayu ke cakap Sanskrit? Saya cakap bahasa Melayu. Faham bahasa Melayu ke faham bahasa Sanskrit? Faham bahasa Melayu. Yang duk bersabak Sanskrit tak Sanskrit tu pasal apa? Susah hati dia. Depa habaq dalam bahasa Ibrani. Yang seronoknya dalam bahasa Ibrani pun tak faham lagu dia faham tu. Tu dia panggil faham kediri. Kan? Ha? Cuma di dalam kita belajar agama ni, saja nak kongsi dengan tuan-tuan lah yang duk mengaji sangat ni, tuan-tuan boleh tulis. Di dalam perbahasan agama, setiap term istilah itu akan dibahaskan dengan dua makna ataupun dua bahagian. Ni kena, yang ni semua tuan-tuan pun kena, student of knowledge lah, penuntut ilmu ni semua kena faham. Zakat, haji, umrah, dia akan bahas satu based on lughah. Apa maksud di sisi bahasa Arab? Umpamanya haji, umrah, di sisi bahasa Arab maksudnya apa? Dari sudut bahasa lughah, dia ada lughah dan ada istilah. Tuan-tuan kena ingatlah kan pasal penuntut ilmu. Apabila kita bahas satu-satu perkataan, kita akan bahas pertama lughawiyah. Dari sudut bahasanya apa dia? Lepas tu baru kita pergi dari sudut istilah. Istilah tu syarak faham apa perkataan tu. Dari sudut syarak apa perkataan tu? Okey. Dari sudut lughah, bahasa Arab, bila dia sebut salah bermakna dengan maksud ad-du'a, doa war rahmah. Arab bila dia guna perkataan salah, dari sudut lughah bahasanya ad-du'a, doa dengan rahmah, rahmat. Pasal itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang tentu akan dengar esok pun nak dengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu, salawat, salah. Apa makna dia? Kan? Apa makna salah? Doa. Apa makna salah? Rahmat. Itu dari sudut bahasa. Jadi maksudnya selawatlah ke atas Nabi, sallu 'alan nabi, doa atas Nabi, rahmat atas Nabi. Bila kita nak translate, kita kena translate ikut Arab. Artinya bila kita kata sallu 'alan nabi, selawat ke atas Nabi, doa ke atas Nabi, rahmat ke atas Nabi. Karena dia menggunakan perkataan salah. Baik. Antara hadis yang menunjukkan perkataan salat itu dengan maksud doa. Tengok. Antaranya hadis yang kita akan dibawa oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah, dan ada perbahasan di kalangan para ulama, iaitu Nabi SAW sebut, apabila dia bawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud di dalam kitab As-Sawm daripada Abu Hurairah, yang mana Nabi SAW kata, idza du'iya, apabila dipanggil, yakni dijemput, kenduri ya, salah seorang daripada kamu, fal yujib, hendaklah dia pi makan kenduri itu. Jadi hukum pergi makan kenduri ni wajib. Hukum kita memenuhi jemputan kenduri ni wajib. Disokong dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Imam Muslim tentang hak orang Islam. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, apabila kita dipanggil makan kenduri, banyak sangat kenduri orang panggil ni, kita kadang-kadang rasa letih ya.
temu kita rasa macam galak lah pagi kan. Tapi kalau kita meniatkan atau kita memaksudkan panggilan kenduri itu sebahagian daripada ibadah, maksudnya kita pi itu kerana ibadah, menunaikan hak seorang Muslim dan menunaikan kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita, maka kita tak terasa letih sangatlah kerana ada balasannya di sisi Allah. Artinya tuan-tuan pergi makan tu boleh apa? Boleh pahala. Tuan-tuan pergi makan kenduri tu dapat pahala tu. Tapi sebahagian masyarakat, sebahagian kita bila dia pergi makan kenduri, dia rasa macam ada lah. Saat lagi aku tak pergi, dia kata apa pula. Saat lagi kalau aku tak pergi, dia terkecil hati pula. Saat lagi kalau aku tak pergi, dia tak panggil pula kenduri dia. Jadi kita pergi tu di atas kita pun tak tahu niat apa. Pasal tu bila kita pergi, kita rasa macam satu beban, satu pi lah abang oi, dah dia panggil, sekejap lagi dia kata apa pula, kena pi lah adik-beradik dekat ni, kena pi lah dulu kita panggil. Artinya dia rasa benda tu bukan dari sudut pandang ibadah. Cuba kalau tuan-tuan bayang ni, berapa dah kita dapat pahala ni? Kalau kira-kira 5 dah ni, 5 ibadat dah ni, tak mayang pun tak apa kot no. Pasal pahala je ni, pahala makan kenduri. Tu yang pi makan kenduri tak mayang. Depa duk tanya. Depa kata kalau jadi tuan rumah boleh jamak. Saya kita pasal apa? Pasal dia taklah panjanglah cerita. Tapi ada hadis di sana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jamak tanpa sebab. Tak ada sebab. Sehingga ada qaul yang mengatakan bolehnya kita jamak di dalam sesetengah waktu tanpa kita menjadikan dia kelaziman. Ada qaul yang sebut. Ada qaul. Bila orang tanya Ibnu Abbas, pasal apa Nabi, kerana dia tak nak menyusahkan umat dia. Tak, saya bukan isu hak yang kenduri tu. Saya nak habaknya adanya peruntukan yang jamak tanpa sebab. Bila nak buat tu? Yang ni kita bincang kemudian lah. Dia duk kira nak jamak. Kan? Okey. Nabi kata bila kamu orang panggil makan kenduri, kamu pergi makan. Tak ada lagi perkataan salat. Kemudian fa in kana muftiran, sekiranya dia tak puasa. Tak ada lagi perkataan salat tu, ingat. Tak ada lagi perkataan salat. Sekiranya dia satu orang yang muftiran, aftara yuftiru, muftir, dia tak puasa, maka kalau orang panggilkan kenduri kita tak puasa, makanlah. Makan. Tapi Nabi kata wa in kana shaiman, tapi kalau dia puasa, katalah tuan-tuan hari ni Khamis, puasa sunat. Ada orang panggil makan kenduri hari ni, dipanggil makan kenduri hari ni. Tapi kita mujuklah kenduri selalunya Sabtu, Ahad, dan jaranglah orang puasa Sabtu, Ahad ni kan, melainkan ada sebab-sebab tertentu lah. Tapi kalau tuan-tuan puasa, orang panggil, maka Nabi SAW kata fal yusalli, maka salatlah ke atas tuan rumah. Tuan-tuan nak faham tak? Maka salatlah di atas tuan rumah. Tuan rumah, mak, saya puasa ni. Lepas tu Nabi kata salatlah atas tuan rumah. Dari saya nak sembahyang 2 rakaat. Kalau kita translate harfiah, maka salatlah ke atas tuan rumah tu, maka kita pun Allahu Akbar. Hamba apa ni? Dan Nabi kata salat. Aku salatlah kang, dah aku tak boleh makan. Tapi bila kita faham lughahnya salat dengan maksud apa dia? Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, fal yusalli ay fal yad'u. Baru dia main bahasa tu.
Ai falyad'u li sahib ad-da'wah. Maka kalau kamu puasa, kamu pergi, tapi kamu doa. Tapi dia tak sebut doa, dia guna salat. Tapi salat dari sudut bahasa maksudnya apa? Doa. Itu penting bahasa. Sebab bila kita translate, kita tahu apa maksud perkataan tu. Maka tidaklah terjemah, maka salatlah. Walaupun perkataan tu salat. Maka tuan-tuan yang orang panggil pergi makan kenduri, tak payahlah duk beralasan tuan-tuan tak pergi kerana puasa. Setengah tu, yang ni soal niat, saya tak judge. Kenduri buat bila? Berapa hari bulan dia abang lah. Oh, minta maaf wawai lah, minta maaf wawai. Pasal saya puasa hari tu. Tu dia. Tak payah ada abang. Ibadat sunat ni kita tak payah cerita. Dan tuan-tuan kalau pi dalam keadaan ramai orang macam lah ni, kalau pi pun boleh lah. Jangan tak pi. Pi. Yang kita puasa tu yang penting aulawiyat tu. Puasa hukum dia sunat. Pi jemputan kenduri ni wajib. Jadi apabila bertembung antara yang wajib dan sunat, kita mesti mendahulukan yang wajib. Maka tuan-tuan pi lah. Pi. Bila tuan-tuan pi, buatlah hadis ni. Dia kata, saya minta maaf. Habaq elok-elok tarik dia pergi, saya minta maaf. Saya ni puasa. An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi meninggal 676 Hijrah. Muhyiddin Yahya bin Sharaf Abu Zakaria. Kunyah dia Abu Zakaria. Nama dia Yahya bin Sharaf. Gelaran dia Muhyiddin. Dikatakan dia tak berapa berkenan dengan gelaran tu pasal gelaran tu sakan sangat. Muhyiddin. Muhyiddin. Maksud apa Muhyiddin? Muhyiddin yang menghidupkan agama. So, pasal itu di kalangan para ulama, mereka tak berapa berkenan nama-nama yang terlalu dahsyat ni. Nama-nama yang kira sakan lah. Saifuddin. Pedang agama. Apa lagi? Muhyiddin. Kan? Yang dengar pun, sakan. Nama-nama yang ni depa tawadhu. An-Nawawi rahimahullah kata, apa kita nak doa? Kita nak doa apa? Satu lagi kita perhati orang kita bila pergi makan kenduri, dia tak apa nak berdoa sangat. Pertama kat pengantin. Tuan-tuan pi dekat pengantin tu, pi doa. Barakallahu lakuma. Jangan silap doa pula. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan. Yang tu depa baca malam sekali. Yang tuan-tuan duk fikir lu ajak apa? Depa tahulah. Satu lagi mungkin kita boleh koreksi lah. Tak apalah, kita mengaji lah. Orang kita selalu ada juga soalan depa tag di Facebook tentang semayang sunat akad nikah ni tak ada dalam Islam. Tak ada dalam sunnah. Lepas daripada akad nikah mayang 2 rakaat, tak ada nas. Sabri Yunus itu pun tak buat. Pi mana depa tak ada orang lain, depa tanya tu, Sabri Yunus kahwin. Pi bank Sabri Yunus kahwin. Pi market Sabri Yunus kahwin. Sabri itulah, takkan Sabri ni. Ada kadang-kadang tu imam pun dia tak erti. Dia kata lepas akad nikah pi sembahyang 2 rakaat. Ada ke sembahyang sunat akad nikah? Sembahyang sunat akad nikah tak ada dalil. Tapi ada riwayat daripada sahabat seperti yang disebut dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, 2 rakaat pada malam pertama sebelum bersama. Yang ni di mana? Di mana? Dalam bilik depa lah. Takkan duk ajak pak mentua tu pula. Dia kata, ayah, jom mayang apa? Mayang 2 rakaat. Dia tak ada aku lama lah. Azan lu tuan-tuan.
Muqaddimah baru makna lurah. Azan tu lagi saya sambung sikit. Okey. Kemudian kita tengok juga, so tuan-tuan jelas dalam hadis ni orang yang puasa bila dia pergi dia doa. Cuma di kalangan fuqaha, yakni ulama-ulama fiqh, mereka juga bincang mana lebih afdal. Maknanya dua-dua boleh. Puasa boleh, makan boleh. Pasal orang yang puasa sunat ni, dia amir. Apa makna amir? Anak kita nama amir kan? Apa makna amir? Ketua. Pemimpin. Dia amir. Dia adalah ketua kepada diri dia. Artinya dia boleh tentukan puasa tu dia nak teruskan ataupun tidak. Kan? Maknanya tuan-tuan katalah puasa Khamis kan? Tiba-tiba ada kawan ni, tuan-tuan, ni yang kita bincang ni puasa sunat wajib dengan duk buat pasal pula. Kan? Bini dia tak puasa, cuti, masak nasi, balik laki dia bulan Ramadan. Dia kata, "Abang, nasi dah lebih, mai makan sekali." Aku ni mula-mula tak mau makan, tapi Nabi kata kalau diajak ni, idza du'iya falyujib, kena panggil. Hang pun pi ajak buat apa? Bismillah terus. Yang ni dia dengar takat azan, lepas tu dia keluar. Tak ada habis. So kita nak sebut yang ni puasa sunat. Dia patu nak kena ganti dah. Di sisi Syafi'i, di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, kalau dia pi buka puasa tu, sunat untuk dia ganti. Sunat untuk dia ganti. Artinya kalau tak ganti, tak apa. Ni aku dah puasa dah ni. Sayang. Kan? Tak apalah, esok lusa ganti ya. Sunat. Di sisi Syafi'i juga katalah tuan-tuan puasa hari tu tak ada siapa pun panggil, tapi tuan-tuan lapar. Tak ada sebab. Puasa-puasa, lapar. Makan. Boleh tak? Boleh. Makruh di sisi Syafi'i. Pasal apa dia kata makruh? Pasal tak ada sebab. Artinya kalau ada sebab, tak makruh. Dan Nabi buat hal itu. Nabi masuk pergi tanya isteri dia, ada apa nak makan? Tak ada. Lepas tu tiba-tiba orang buat main hais. Hais ni macam sejenis makanan kurma campur apa segala dalam makanan Arab tu. Dia berkata dia hadiah mai, pasal Nabi tak boleh makan sedekah. Dia guna perkataan hadiah, dihadiahkan. Dia minta mai nak makan. Asalnya Nabi puasa. Kita macam mana? Nabi ni asalnya dia puasa, lepas tu dia buka. Kita asalnya buka, lepas tu baru teringat nak puasa. Dia kata, Allah Ustaz, pukul 10 baru teringat. Tak apa. 10 pagi kan 10 malam. 10 pagi depa baru habaq kata hari putih. Macam mana? Boleh kan? Bahkan ada qaul dia kata lagi tak azan maghrib boleh niat. Betul tu kan? Janji. Janganlah tuan-tuan teringat pukul 11. Allah Ustaz dia kata pukul 11 dah. Boleh niat air? Boleh. Sebab yang masyhurnya sebelum zuhur lah kan, tergelincir matahari. Tapi dengan syarat taklah bantat. Dia bubuh tosir 2 biji lah. Dia kata boleh Ustaz. Kita pun kata boleh, tapi saya makan tosir pukul apa? Tak sah kan? Sok lah tu. So boleh So tuan-tuan boleh. Cuma di kalangan fuqaha depa kata afdalnya apa dia? Afdalnya dia kalau tuan rumah tu okey, kita pergi habaq kat dia, ni saya puasa ni, saya doa Allah Ta'ala berkatlah tuan rumah, kenduri jalan elok. An-Nawawi kata doa berkat dengan doa kebaikan. Tu yang kita nak sebut doa tu, moga Allah berkatlah. Dia kata tak apalah, nak buat macam mana dah puasa, sekali saya bungkuih balik buka puasa. Afdal puasa. Afdal maknanya lebih baik dia apa? Puasa. Tapi saya ingat tuan rumah sebahagiannya, dia bukan kisah kita makan tak makan, dia kisah kita salam tu ada sampui ke tak. Saya ingat hak tu lagi dia penting. Hang nak makan tak makan, hang tak makan lagi bagus, sip aku boleh bungkus.
Kan? Tapi kalau kita pi kat dia, kita kata saya puasa, kita pun salam sikit dan ni ada sikit sumbangan ni. Dia tak, alhamdulillah, terima kasih lah mai, tak apalah nak buat macam mana puasa. Mungkin sikit kat dia. Mungkin mungkin dia pergi balik. Tapi kalau tuan-tuan makan tak salam tu, dia abang kat bini dia hang potong nama. Kan? Itu boleh Boleh. Tapi kalau tuan-tuan pi tuan rumah tu dia galak, dia dah masak dah. Dia memang harap tuan-tuan makan. Afdal ketika itu apa dia? Afdal ketika itu makan, bukan puasa. Puasa tak afdal. Ketika itu puasa tak afdal. Maksud afdal ni apa? Siapa yang buka puasa, pahala dia lebih besar daripada puasa. Macam tu juga orang yang jamak qasar. Semayang tamam boleh tak? Boleh. Tetapi afdal qasar. Artinya kalau dia semayang qasar, lebih banyak pahala daripada dia semayang tamam. Tamam ni penuh. Macam tu juga bila orang bincang tentang puasa ketika musafir. Puasa ketika musafir ni yang mana afdal? Sebahagian mazhab kata kalau dia puasa tu menyebabkan dia letih, tak larat, penat, afdal. Sampai bawa kereta pun dia kata depan tu ada lori ke kereta? Tak ada apa bang oi. Dia nak puasa kan, dia nak pi mana KL, dia bawa kereta, ada lori hang tengok tak? Tak ada lori abang oi, nah minum ayam. Oh, cerah betul afdal ketika itu apa dia? Buka puasa. Pasal apa? Kalau dia tak buka puasa di dunia, nampak gaya macam nak buka puasa di akhirat. Tapi kalau tuan-tuan yang musafir lah, naik kapal terbang, naik ETS kan, duduk tu tak ada teruk apa, afdal puasa. Afdal puasa. Kan? Baik, tak apalah, itu saya dah sebut dalil ni. Berikutnya saya nak sebut juga dalam hal ini ialah Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata salat ini ialah ibadat warisan para nabi. Dia kata bahkan keseluruhan agama, kalau tuan-tuan tengok dahsyat nak, keseluruhan agama ada salat. Tak ada agama tak ada sembahyang. Cuma macam kita jugalah, ada kita yang Islam ni, ada yang balok, ada yang rajin. Depa pun samalah. Ada yang rajin, ada yang balok. Kan? Dia kata Allah Azza wa Jal, yang ni poster yang Jabatan Mufti buat, dan saya nak kempen pada tuan-tuan bila balik anak cucu mai, tuan-tuan pi Kuala Lumpur jumpa anak cucu, apa tuan-tuan tanya? Ibrahim alaihi salam, kita selawat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika dia doa, dia tak pernah lupa doa anak dia. Tuan-tuan telefon anak, pergi ziarah anak, balik cucu mai, tajuk salat jangan tinggal. Belajar macam mana, periksa macam mana, is okay. Boleh tanya. Tanya salat. Duk salat tak di rumah? Tak salat tu, oi, pasal apa? Pak pun tak salat. Mak cuti. Cuti bukan kata hujung tahun, awal tahun dah cuti dah. Anak tak salat. Budak-budak tak cakap bohong. Pasal tu bila mai camp, kita tanya, di rumah lu sembahyang tak? Tak. Masjid tak pi. Nama masjid kena tahu? Tak tahu. Tapi alhamdulillah kita di Perlis ni, siapa mai dapat RM5. Penuh budak-budak. Kadang-kadang budak-budak mai, pak dia tak mai. Pak dia tak hampir mai subuh esok. Pasal dia tak kena buat duit sekolah dah. Mana pak? Pak tak mai. Saya ingat kita mungkin kalau masjid yang kaya sikit, bagilah dengan pak dia sekali. Kan? Cuma budak-budak beratok, pak janganlah beratok, malu kat dia lah. Kan? Budak-budak mai beratok kan? Kan? Budak-budak ni mungkin dia boleh abang. Mai dengan pak. Bagi sekali ada RM10 ni bagi kat pak.
Tengok esok mok pun nak main. Abang ni dengan mok. Tak apa bagi kan. Nak buat macam mana? Nak didik dia. Ibrahim alaihissalam bila dia doa dia kata Rabbi, ya Allah. Ni Ibrahim Khalilullah, Abul Bashar, Abul Anbiya. Semua nabi-nabi ni mai daripada usul dia, benih dia. Dia kata Rabbi ja'al, ya Allah jadikan, Rabbi ja'alni, diriku muqimas salah, mendirikan. Tengok perkataan yang Quran guna, dia kata aqama yuqimu. Dia tak guna dia tak guna mengerjakan ke, dia tak guna menunaikan ke, mendirikan. Cuma kita bila nak faham dalam bahasa Melayu ni dia tak sampai. Aqama yuqimu artinya dia diri. Diri ni bukan artinya dia berdiri saja. Berdiri dengan memenuhi segala syarat dia, segala rukun dia. Pasal itu tuan-tuan, beza orang salat yang muqimus salah dengan yang salat biasa ni ringan dengan berat. Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Innaha lakabiratun, sesungguhnya dia berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Pasal itu bila kita salat tu kita akan rasa sonok. Dan orang yang duduk sembahyang ni bila dia tak sembahyang dia tak boleh duduk, dia hangat, dia macam tak apa nak kena. Pasal itu Nabi bila dia nak rehat, dia tension, dia penat, dia letih, dia kata dekat Bilal, arihna, arihna, Bilal, rehatkan kami dengan salat. Kita kalau kita nak rehat tak mayang. Abang tak mayang, aku nak berhenti, aku talak. Salat tu arihna bis salat. Ya Bilal, arihna bis salat, rehatkan kami dengan salat. Dia kata jadikan aku wa min dzurriyyati, dan zuriat keturunanku, yakni anakku, cucuku. Pasal itu Nabi Ibrahim bila dia doa, dia akan masukkan dalam tu keturunan dia, zuriat dia. Maka tuan-tuan ni, mak-mak, ibu-ibu, pak-pak ni bila doa, tuan-tuan doa, ya Allah jadikan aku orang yang salat, anak aku orang yang salat, cucu aku orang yang salat, cicit aku orang yang salat, keturunan aku keturunan yang salat. Kita susah hatilah anak tak boleh baca apa semua tu, baguslah, memang kena susah hatilah. Anak tak salat lagi kena susah hati. Tuan-tuan saya tak ada masalah dah, tak ada bang mai dah. Maghrib pukul 7, pukul 6 duk ada parking kereta dah. Kan? Tapi Ibrahim kata apa? Wa min dzurriyyati, daripada zuriat aku. Berikutnya saya ambil satu last. Pasal banyak poin-poin dia yang menarik, cuma saya nak sebut satu ya. Dia kata Allah Azza wa Jal mencela orang yang melalaikan salat. Lalai salat. Dalam ayat yang kita selalu baca dalam surah Al-Ma'un, Allah kata apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Dia tak kata orang yang tak sembahyang, orang yang sembahyang. Dalam hal ini kalau kita tengok para ulama di kalangan salaf seperti yang disebut oleh Sa'id ibn al-Musayyib, disebut juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dimaksudkan dengan sahun, lalai ni apa? Kata Sa'id ibn al-Musayyib, dia tak salat zuhur sehinggalah masuknya asar. Dia tak salat asar hingga masuknya maghrib. Itu kata Sa'id ibn al-Musayyib makna sahun, lalai. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis, saya ringkaskan, dia kata aku tanya Nabi SAW tentang orang yang melalaikan salat. Lalu Nabi SAW jawab, Nabi kata orang yang melalaikan salat itu bukanlah orang yang tak semayang langsung, tetapi orang yang mengakhirkan waktu salat hingga keluar daripada waktu tersebut pergi kepada waktu yang lain. Artinya dia semayang lohor dalam waktu asar. Tapi kalau dalam waktu
dalam waktu, okey, walaupun tuan-tuan, satu orang dianggap berdosa kalau dia semayang luar pada waktu, tapi kalau dalam waktu tak ada masalah. Sebab itu bila orang tanya Nabi, amalan yang terbaik, afdal, Nabi kata salat pada awal waktu. Artinya azan, tuan-tuan terus semayang. Semayang pula di masjid, the best. Pahala yang paling besar. Tapi kalau satu orang mungkin di atas hal-hal tertentu, dia semayang pukul 2.30, pukul 3, dia masih lagi dianggap orang yang mendirikan salat. Berdosa tak? Tak berdosa. Cuma yang jatuh berdosa, yang sahun, yang wail tu orang yang asak. Abang mayang apa? Mayang luhur. Luhur apa abang? Bang Makrif lah. Tapi kita tuan-tuan lagi lah kan, kata duk pergi mesyuarat, kata duk pergi kursus 6 kali makan tu, bukan 5. 6. Berhenti sat no, minum teh, berhenti sat makan kuetiau, berhenti sat makan bihun, berhenti sat makan bihun. Take break. Tapi semayang ni jenuh curi. Lari. Hadirin mukminin. Akhirnya Nabi sebut dalam hadis, siapa yang tak salat, dia bangkit di hari akhirat esok, ma'a Qarun. Dia berdiri di belakang Qarun. Bangga, Qarun jadi ketua. Tengok-tengok siapa kepala kita, angkat tangan. Qarun angkat tangan. Orang yang dia sibuk dengan urusan harta benda, dia tak semayang, dia kalut cari duit, tak semayang, dia duduk dengan Qarun. Pasal apa? Depa ada persamaan. Qarun. Wa Fir'aun. Fir'aun. Oi, lagi sakan. Dia tahan belakang siapa? Fir'aun. Ui. Dahsyat. Yang ni yang tak semayang, Fir'aun apa kes dia? Hak yang kalut dengan jawatan. Yang kalut dengan jawatan sampai tak semayang. Kan? Wa Haman, dan Haman menteri kepada Firaun. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf, yakni pemimpin musyrikin Mekah yang lawan Nabi. Dia antara orang kaya di Mekah. Jadi semua esok ni dia tak semayang mesti ada punca. Hang tak semayang pasal apa? Dia ada pemimpin di hadapan dia. Maka hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua yang ada dalam masjid ini boleh ajak kawan-kawan kita. Tambah di Perlis ni tuan-tuan, saya dulu di KL, orang nak pergi masjid jam, susah. Tuan-tuan, tak ada alasan jam, tak ada alasan susah. Balik kerja dulu orang KL, balik kerja tuan-tuan, kebanyakan mereka keluar malam, balik malam. Nak pergi masjid susah. Tapi ada kelebihan tau. Ada kelebihan. Kalau kita mengajak di Kuala Lumpur dulu, ramai yang mengaji ni pakai pakaian kerja. Mereka singgah daripada pejabat tu, mereka singgah belajar dulu, lepas tu sekali lagi baru mereka balik. Artinya tak ada alasan lah. Tapi kita di Perlis ni alasan apa tuan-tuan? Alasan apa tak main masjid? Esok kita berdiri di hadapan Allah, apa alasan kita? Tuan-tuan selamat, alhamdulillah. Kan? Yang mata palsu, apa? Datuk apa? Datuk Mazin dah kan? Mata sebelah palsu dia bang saya. Dia pergi kelas saya kemarin. Dia kata sebelah yang pakai, sebelah lagi palsu. Tu pun sampai masjid. Mata palsu, kan? Hak mata original tak sampai. Ini perkara-perkara yang kita muhasabah, kan? Pasal itu kita sokong apa yang dibuat oleh Kerajaan Negeri dan Jabatan Mufti dan tuan-tuan balik malam ni, bawa semangat untuk ajak ahli keluarga tuan-tuan salat di masjid. Jamaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati negeri ini, Allah berkat kepimpinan negeri ini, dan Allah turunkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita macam Masjid Alwi ni terbaik. Subuh macam Jumaat. Masjid Alwi ni, Masjid Putra pun ramai. Dan kita harap negeri yang kempen kuat sunnah ni, yang dikenali sebagai ahlus sunnah ni,
sunnah yang paling besar. Sehingga sebelum Nabi wafat di hujung-hujung usia dia, apa dia sunnah dia yang paling besar? Dia nak pergi sembahyang berjemaah. Sampai orang pimpin dia, dekat-dekat dia nak mati, dekat-dekat dia nak wafat, 2-3 kali dia jatuh. Dia minta pomel air, mandi hangat, sedap. Dia pengsan, dia sedap. Dia kata salat tak lagi. Tak. Dia nak mangkit pi, rebah, 2-3 kali rebah. Akhirnya depa papah pi nak pergi sembahyang juga. Jadi malulah kita yang mengaku sunnah tak jaga salat berjamaah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.